Assalamualaikum. Saya Muhammad Izzuddin dari Seksyen 73. Hari ini saya dan rakan kumpulan saya, Muhammad Akmal Salahuddin, Muhammad Faiz Aizat, Tuan Effendi, Adam Zumi Syazwan akan membentangkan tajuk hak asasi manusia. Pertama, kebebasan diri. Tiada warga negara pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Kedua, seseorang warga negara tidak boleh ditahan pihak polis lebih daripada 24 jam kecuali selepas dibawa ke hadapan seorang magistrate untuk mendapatkan perintah tahanan. Tiga, seseorang warga negara yang ditangkap oleh pihak polis hendaklah diberitahu tentang sebab-sebab dia ditangkap dengan seberapa segera yang boleh dan dia hendaklah dibenarkan berunding dengan peguam yang dipilihnya dan dibela oleh peguam itu. Keempat, jika seseorang warga negara ditahan oleh pihak polis tidak mengikut undang-undang, dia boleh memohon habeas corpus daripada mahkamah untuk membebaskan dirinya. Next. Pengabdian dan kerja paksa. Pertama, tiada warga negara pun yang boleh ditahan sebagai abdi. Yang kedua, segala jenis kerja paksa dilarang tetapi Parlimen boleh dengan undang-undang membuat peruntukan bagi perkhidmatan kerahan bagi maksud-maksud segera. Next. 3. Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berikut kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang. 1. Tiada warga negara pun boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan atau ketinggalan yang tidak menjadi kesalahan di sisi undang-undang pada masa perbuatan atau ketinggalan itu dilakukan. Kedua, seseorang warga negara yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan dengan sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan itu. Next. Hak sama rata. Semua warga negara adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak untuk mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Semua warga negara tidak boleh didiskriminasikan dari segi agama, kaum, keturunan dan tempat lahir. Lima, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Yang pertama, tiada warga negara pun boleh dibuang negeri atau ditahan daripada memasuki persekutuan. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk bergerak dengan bebasnya di seluruh persekutuan dan bermustautin di mana-mana bahagiannya. 6. Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Yang pertama, setiap warga negara bebas bercakap dan mengeluarkan fikirannya. Yang kedua, setiap warga negara berhak berhimpun dengan aman. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk menubuhkan persatuan. Yang ketujuh ialah kebebasan agama. Yang pertama, setiap warga negara berhak untuk menganut dan mengamalkan agamanya. Hak-hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara berdasarkan agama, kaum, keturunan atau tempat lahir. Selain itu ialah tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk menubuhkan dan menyelenggarakan institusi untuk pendidikan kanak-kanak dalam kumpulan itu. Hak terhadap harta. Tiada warga negara pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Selain itu, tiada undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta dengan paksa pampasan yang mencukupi. Isu berbangkit. Pada hari ini, hak asasi manusia tidak lagi dianggap sebagai kefahaman individualisme dan liberalisme, malah dianggap sebagai kemanusiaan sejagat, humanistik.
Ia disifatkan sebagai penanda aras utama dalam pencapaian prestasi kemanusiaan seluruh masyarakat dan negara di dunia ini. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang bertamadun tinggi, kita seharusnya sedar bahawa kehidupan ini adalah berdasarkan keamanan seperti yang disaran oleh setiap agama di dunia ini, dan juga menghormati hak asasi manusia yang sedia ada. Kini sudah menjadi sesuatu kebiasaan bagi masyarakat dunia menyuarakan pendapat mereka terhadap isu-isu hak asasi manusia melalui perhimpunan aman dengan tujuan sesuatu resolusi dapat dikecapi. Seterusnya, prinsip manusia berhubung hak asasi. Yang pertama, mengikut prinsip asas International Bill on Human Rights dan lain-lain hak asasi manusia. Seterusnya, bersifat sejagat. Tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung serta saling berkaitan satu sama lain. Seterusnya, memegang teguh prinsip-prinsip yang objektif, tidak berpihak dan tidak memilih. Yang seterusnya, menolak sebarang prinsip mempolitikkan dan memilih kasih akan hak asasi manusia. Seterusnya, menolak penggunaan hak asasi sebagai syarat untuk sebarang bantuan kewangan dan pembangunan atau sebagai langkah yang digunakan untuk mengembangkan perdagangan. Yang seterusnya pula, menghormati dan mematuhi sepenuhnya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Akhir sekali, menyokong hak-hak untuk pembangunan. Sekian, terima kasih.